Sampaikan beribadah kerana cinta kepada Allah, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Sampai situ memang hebat semualah. Jadi kesimpulannya, umumnya Allah memang tidak mengukur kita melalui rupa, tetapi Dia mengukur kita melalui cara kita menghias rupa. Allah tak pandang rupa, tapi Dia pandang pakaian dan penampilan kita. Antara lain yang disentuh hari itu, antara perkara batil ialah bergurau senda yang tidak dijaga, tertawa terbahak-bahak dan bergerak sembrono. Dia kira nak melawak aja, melawak tak kena tempat dan tak sesuai. Orang pandang nampak tak cantik melawak tu. Dan gelak pula terbahak-bahak dan bergerak sembrono ni, kita bagi contoh hari tu, dah lah gelak terbahak-bahak. Dia angkat kaki buat atas meja pula. Dia angkat dia sudah. Bergerak sembrono. Kata Sayyidina Umar, belajarlah ilmu, tunduklah dengan merendahkan diri kepada orang tempat kamu belajar. Begitu juga hendaklah tunduk kepada kamu orang yang belajar kepada kamu. Janganlah kiranya kamu menjadi ulama yang bertabiat kasar. Bila kita belajar dengan satu-satu orang, kita hormat orang yang belajar. Dan bila kita pula mengajar orang, kita berhak mendapat penghormatan daripada orang yang belajar dengan kita. Sungguh pun kita belajar sebelum ni, semua itu perantara. Yang mengajar sebenarnya Allah. Kita faham, tok guru yang mengajar kita tu, dia tak ada apa-apa kuasa. Bukan dia yang mengajar kita, Allah yang mengajar. Tapi Sayyidina Umar pesan, sungguh pun macam itu kita kena hormat guru kita. Tak boleh macam mak bapak kita lahirkan kita belajar ilmu hakikat, kita pun faham bukan mereka yang melahirkan kita, Allah yang lahirkan kita ni. Tapi kita tetap kena hormat, kena jaga, kena ada hak-hak mereka yang kita kena tunaikan. Tindakan kena ada. Tak boleh kita kata mak bapak aku tak ada apa-apa, Allah yang lahirkan aku, mereka tu tempat laluan saja. Itu ilmu hakikat yang salah. Tak boleh macam tu. Seorang cerdik pandai dalam kalangan Bani Israel, ada satu orang ni dia pandai. Dia buat karangan lebih kurang 360 risalah, 360 kitab tentang ilmu hikmah, ilmu yang baik-baik, ilmu yang bijaksana. Tapi Allah turunkan wahyu kepada seorang Nabi pada zaman itu, Allah tak terima dia punya amalan dia semua. Padahal dia karang 360 kitab yang bagus-bagus. Tapi Allah tak terima. Sebab apa? Allah bagi tahu kat Nabi itu, dia buat semua itu bukan kerana Allah, tapi kerana sebab yang lain-lain. Dia ada benda yang dia nak daripada orang ramai, nak penghormatan ke, nak duit ke, nak apa ke, tapi bukan kerana Allah. Jadi Allah kata itu semua munafik. Bila Nabi tadi bagi tahu dekat orang tu, yang kamu buat kitab-kitab ni sungguh pun bagus, isi kitab-kitab semua bagus, 360 kitab, tapi Allah kata ni semua kerja munafik. Lepas itu dia tinggal buat kitab tu tadi, dia pergi ke pasar, dia tolong orang-orang dengan ikhlas kerana Allah. Dia tolong orang di pasar, Allah turunkan wahyu kepada Nabi itu tadi, bagi tahu kata bagus. Masa dia karang kitab tadi, Allah kata tak bagus, munafik semua. Sebab dia bukan buat kerana Allah. Tapi bila dia tolong orang di pasar, Allah kata bagus, sebab dia buat tu kerana Allah. Tingkat-tingkat martabat-martabat berbuat sesuatu. Kita buat sesuatu ni biasanya kerana ada sebab-sebab. Mesti ada sebab-sebab. Jadi tingkat yang paling tinggi, tingkat pertama, kita buat sesuatu tu semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Jadi kenapa sembahyang ni? Ini sembahyang ni betul-betul kerana Allah. Dia tak kira pahala ke, syurga ke, neraka, tak kira. Betul-betul sebab cintakan Allah. Yang ni kita susah nak sampai. Tingkat bawah, tingkat dua, tingkat bawah sikit, buat sesuatu kerana Allah yang menjadi sebab teratas, tetapi ada perkara lain yang menjadi sebab kedua dan seterusnya. Sebab apa sembahyang ni? Sembahyang ni kerana Allah lah, cintakan Allah. Tapi sembahyang pun dapat juga pahala. Jadi dia nakkan Allah tu dulu, pahala tu kemudian. Tingkat yang bawah sikit, buat sesuatu kerana Allah dan kerana selain Allah sama berat. Kenapa kamu sembahyang? Aku sembahyang ni sebab aku cintakan Allah, dan dalam masa yang sama aku pun nakkan pahala, nakkan syurga. Aku takutkan neraka, aku tak mau dosa. Dia sama berat. Itu tingkat yang ketiga. Kita dapat yang tiga tu pun dah cukup lah. Nah, atas-atas tu kita tak sampai. Tingkat yang bawah, 4 ke bawah, buat sesuatu kerana selain Allah yang teratas,
Tempat kedua barulah kerana Allah. Contoh kita semayang, contoh puasa lah. Ni kenapa puasa? Ni kalau tak puasa nanti mak aku marah. Puasa lah juga. Lagipun kalau kita puasa pun Allah suka, terlepas daripada dosa. Dia yang teratas tu sebab mak dia marah. Tapi Allah terima juga. Sebab kedua baru dia ingat sebab kewajipan kita. Dan tingkat yang kelima, yang ke bawah, buat sesuatu kerana selain Allah semata-mata. Dia tak teringat Allah. Dia kenapa puasa? Dah mak aku suruh puasa, aku puasa. Dia tak kira dah sebab Allah punya perintah ke apa, dia tak kira. Sebab mak dia suruh dia puasa, dia puasa. Itu peringkat bawah. Jadi beza tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas tadi kerana Allah semata-mata. Yang bawah sikit kerana Allah atas, kerana selain Allah bawah. Yang ketiga tadi sama berat. Kerana Allah pun dia nak, kerana selain Allah pun sama. Yang peringkat bawah tadi, nombor 4, kerana Allah tu bawah sikit, kerana selain Allah atas. Contoh dia puasa. Sebab apa puasa? Sebab mak aku suruh. Kalau mak tak suruh, tak puasa lah dia. Tapi puasa kerana mak suruh, dan aku pun faham kalau puasa ni dapat pahala. Yang bawah tadi, dia buat tu kerana selain Allah. Kita bagi contoh-contoh lain. Contoh orang sambung belajar. Dia dah kerja dah, ada gaji dah, dah stabil dah, tapi nak sambung belajar. Ni kenapa encik sambung belajar ni? Kerja kat pejabat ni dah okey dah, gaji pun dah okey. Ni aku sambung belajar ni ilmu agama. Sebab memang aku nak perjuangkan agama, nak mendalami ilmu agama. Tu yang sambung buat master, sambung nak buat PhD. Nak perjuangkan Islam, nak perjuangkan Allah. Sebab itulah sambung belajar. Tu dia tingkat yang pertama tadi. Dia buat sesuatu tu betul-betul kerana Allah, bukan sebab lain lah. Sebab nak naik pangkat ke dia tak kira. Sebab nak naik gaji ke dia tak pandang. Sebab orang pandang dia hebat ke dia tak mau. Betul-betul kerana Allah. Yang ni susah nak dapat. Yang kedua, dia sambung belajar. Dan dalam masa yang sama, dia nak juga yang naik gaji tadi. Tapi keutamaan dia sambung belajar. Aku sambung belajar ni memang betul-betul sebab kerana Allah, nak perjuangkan Allah. Ni nak mendalami ilmu tauhid ni, buat PhD bahagian usuluddin, memang kerana Allah. Lepas tu aku nak perjuangkan pula dalam masyarakat. Tapi dalam masa yang sama, aku naklah juga orang bagi naik gaji, nak naik gaji juga. Naik pangkat nak naik juga. Maksud dia berjuang kerana Allah yang atas, kerana selain Allah tu bawah. Itu tingkat kedua. Yang tingkat ketiga bawah, dia sambung belajar kerana nak perjuangkan Islam pun dia, kerana nak naik pangkat, nak naik gaji pun dia sama berat. Sama berat. Kerana Allah pun dia nak, kerana nak naik gaji, nak naik pangkat, nakkan penghormatan orang pun sama berat. Ini peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat, kenapa sambung belajar ni? Macam mana tak sambung? Orang lain, kawan-kawan semua pakat sambung. Jadi aku pun sambung jugalah. Lagipun kalau sambung dia pun Allah suka, dapat juga pahala. Dia ingat juga Allah tu, tapi bawah lah. Sebab dia nak sambung belajar tu tadi, sebab kawan-kawan pakat sambung, dia tak sambung. Dia rasa rendah diri, dia nak sambung. Ataupun dia kata macam mana tak sambung? Jumpa dengan Pak Ngah kata sambunglah belajar, muda lagi. Jumpa dengan ketua kampung pun kata sambung belajar ni, naik pangkat lagi. Jumpa dengan siapa-siapa pun kata sambung belajar lagi. Aku pun sambung. Tapi sambung pun bagus juga, sebab memang Allah suka kita sambung belajar. Tapi sebab dia sambung tadi, sebab orang duk kata kat dia. Ataupun kenapa sambung ni? Kena sambung lah, sebab gaji sekarang ni tak apa cukup lah. Gaji sekarang ni dah 4,000 dah, tapi kalau sambung sama PhD boleh 7-8,000. Nak tunggu gaji mati silap-silap 10,000. Jadi nak sambung lah. Lagipun memang Allah suruh kita sambung belajar, cari ilmu. Dia ingat juga Allah tau. Tapi keutamaan dia kepada naik pangkat gaji tadi. Dan yang paling bawah sekali, ni sebab apa sambung belajar ni? Sambung belajar ni memang sebab nak naik pangkat. Kalau tidak duduk sini gaji pun tak cukup nak naik gaji ni. Lagipun kalau sambung belajar, orang pandang lah sikit. Sekarang ni setakat SPM orang kita cakap orang tak pandang. Kalau doktor esok ni kita cakap orang pandang. Tu nak sambung belajar. Dia tak kait langsung dengan Tuhan. Pasti agama kan tak kait langsung. Yang tu paling bawah. Jadi macam kita ni dapat nombor 3 dia pun jadilah. Kerana Allah dengan kerana selain Allah tu sama berat, jadilah tu. Nak naik peringkat yang kedua, yang satu tu jauh.